Bercakap tentang warisan, kita ingin bercerita tentang harta karun. Kalau biasa selalu kita dengar kisah-kisah dalam sejarah, tapi pagi ini ada satu misi yang dilakukan oleh dalam projek kajian sejarah dan eksplorasi pada 1995. Dan untuk bercerita lebih lanjut, pagi ini kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Wira Abdul Latif Abu Bakar yang merupakan ahli jawatankuasa kluster sejarah, warisan dan sosio budaya Majlis Profesor Negara. Datuk, ini satu projek yang memang daripada dulu lagi telah pun dimulakan. Jadi yang untuk 2014 ni, Datuk, apa perkembangan terkini kita boleh kongsikan tentang Pulau Nangka? Tentang harta karun di Melaka ni dah banyak dibincang dalam Perzim, Perbadanan Muzium Melaka 30 tahun dahulu. Dan telah kami ada tender yang minta supaya dibukakan tender untuk mencari harta karun. Sehingga sekarang tak jumpa. Jadi baru-baru ni kerajaan negeri pula ambil alih sepenuhnya, iaitu memberikan tender kepada SPAT Partnership International untuk mencari harta karun. Ini berdasarkan kepada hipotesis, belum teori lagi. Hipotesis mengatakan Melaka memang ada harta karun, warisan Kesultanan Melaka. Dan yang kedua, ramalan kepada pihak-pihak tertentu mengatakan harta karun tu ada di mana ni, di Pulau Nangka. Dia pernah pegang benda tu, emas berkilau-kilauan dan sebagainya, tapi tak boleh tunjuk pada orang. Ini hipotesis dipanggil. Jadi akhirnya Kerajaan Negeri Melaka bukakan tender dan ada pihak, dan begitu pun pada 4 bulan dia yakin dia dengan ada peralatan teknologi moden boleh berjaya. Tapi akhirnya baru-baru ini keputusannya 30 April hanya jumpa 2 duit shilling. Itu bukan harta karun. Jadi yang heboh sekali abang tadi jumpa duit 2 shilling nama. Jadi mungkin tempat itu tempat laluan, tempat persinggahan zaman Sultan Melaka. Itu membukti. Yang pertama, tetapi harta karun masih tak jumpa. Jadi persoalan yang jadi isu sekarang, yang kerajaan negeri, betul kita uji duit ni, dan kita ada pakar di Universiti Melaya pun ada pakar PhD berhubung dengan ada Jabatan Warisan boleh uji. Tapi yang penting sekali, harta karun, hipotesis yang mengatakan harta karun ada di Melaka, di Pulau Nangka, belum ketemu. Tak jumpa lagi. Kalau boleh kita nak kongsikan, Datuk ada bawa 2 artifak ni ya? Artikel ini 2 shilling yang ditemui. Pulau Nangka terletak 17 km dari Bandar Melaka. Bandar Melaka. Jadi kalau boleh kita nak kongsikan, ini yang 2. Tapi ini bukan harta karun, Datuk, ya? Bukan harta karun, ini serpihan. Dan lagi satu pula, misalnya pihak akhbar mengatakan shilling emas Sultan Melaka. Siang-siang dah meletakkan shilling emas, sekarang sedang dikaji, diteliti, dan ada mengatakan temaga. Ini belum lagi bukti. Jangan percaya, ini belum lagi dibuktikan. Masih lagi dalam kajian. Dalam kajian kita kena teliti. Kita jangan terlampau gopoh membuat keputusan. Kalau kita tengok daripada informasi sebegini disebarkan kepada awam, selepas ini Pulau Nangka pasti akan menjadi tumpuan oleh ramai. Jadi bagaimana keselamatan kerajaan negeri Melaka sukalah benda ni. Memang itu warisan Melaka. Dalam Akta Warisan, Melaka punya hak untuk mendapatkan harta karun dan jadi tumpuan. Selama ni Pulau Nangka hanya ada rumah api dan tanah datar dan pokok-pokok kecil. Jadi akan jadi perhatian. Jadi saya rasa harta tu ada, cuma belum tahu keberadaannya di mana. Sebab ini yang kita gunakan pihak yang profesional. Biar kita usaha sedaya upaya yang boleh. Jangan besok sekarang kajian misalnya kapal yang haram ataupun harta-harta bawah tanah di laut banyak dikaji, diambil oleh orang barat, orang asing. Saya pernah terdengar sebenarnya macam di Gua Kota Gelangi juga, bila orang tanya ke mana artifak-artifak semua dah dibawa balik oleh orang putih katanya. Jadi dalam situasi sebegini, Datuk, bila kita bukakan tender kepada pihak-pihak luar untuk mencari, adakah Datuk lihat akan ada timbul dilema nanti bila mana saya yang jumpa, saya ada hak nak bawa benda ni ke mana? Ada. Ini kawalan. Selama ni, sebelum ni, saya rasa ada juga orang curi-curi. Ini pun banyak berlaku di Melaka. Jadi kerajaan negeri Melaka sekarang tegas, secara profesional, buat tender, siapa nak, and then dikawal. Dulu ada dikawal, hanya 2-3 orang jaga saja. Sekarang ada polis, ada dikawal. Sebab ini harta. Bukan khayalan. Ialah satu hipotesis berdasarkan pada Melaka mempunyai harta karun dia. Jadi dia cari. Jadi maknanya sekarang dah dicari, dah ada kawalan sebagainya. Maknanya ini secara profesional lah. Saya rasa kita nak selamatkan harta
kita. Kita tengok secara sejarah, kalau kita balik pada Ya. zaman dahulu, Melaka merupakan pelabuhan yang cukup terkenal Ya. dengan perniagaan rempah dan sebagainya. Jadi secara tak langsung boleh dikatakan ada kekayaan yang bermula dari situ atau berkumpul di situ. Tapi sampai sekarang kita tak tahu di mana, dan duit shilling ini mungkin asalnya pun masih lagi tak dapat dipastikan dari mana sebenarnya. Saya sebenarnya kebetulan saya anak Melaka. Di Bandar Hilir, di kawasan itulah tempat saya, kampung saya. Dengar cerita, jumpa bahan-bahan artifak Ya. banyak yang tak menentu lah. Ini penipuan tak menentu, tak ada cara kumpul yang betul. Jadi kesedaran kerajaan negeri tadi ialah nak mengumpulkan cara teratur. Jangan besok bila orang dah ambil barang kita rasa menyesal. Ya. Ini saya rasa itu yang pertama. Yang kedua, saya dapati di Melaka, kalau perhatikan di Sungai Melaka, pernah digalikan pasir sebagainya, Ya. dikumpul banyak duit lama, shilling. Itu menunjukkan bahawa kita sebuah negeri, sebuah negara dan sebuah empire yang besar di dunia. Jadi berdasarkan pada ini, kerajaan negeri lihat benda ni serius. Tak boleh kita tak kasih orang, kena perlukan kawalan cara profesional. Jadi Melaka banyak harta-harta yang saya rasakan. Misalnya ada warisan sejarah, Ya. ada orang mengatakan terowong Melaka daripada Bukit Senjuang dan bukit yang ada sekarang ni, Bukit Istana Melaka, ada terowong dalam tu. Jadi kemungkinan itu satu. And then ada yang mengatakan di bawah Bukit Sempol, bawahnya ada juga bangunan-bangunan yang tak diterokai. Dan yang paling penting semasa di kawasan Melaka Raya sekarang ni, kebanyakan ada warisan-warisan kapal karam. Banyak, tapi kita dah tambak tanah, kita bina bangunan. Akhirnya kita tak dapat menggali. Jadi sekarang apa yang diadakan ini, kerajaan negeri sedar bahawa harta karun salah satu yang ada. Jadi kita carilah. Kita tak rugi. Yang mencari ini orang yang punya duit. Ya. Jadi kita bila dapat, kerajaan negeri lah dapat keuntungan. Jadi saya rasa benda ini kita kena lihat bukan saja cara profesional lah. Kita punya pakar. Ya. Pasal menentukan duit shilling ni, kita ada pakar di Universiti Melayu. Tak payah pakar luar. Okey. Dia ada persatuan juga, persatuan shilling dia. Sebagainya kita guna. Dan kita ada sains Bakmal, Jabatan Warisan, boleh meneliti. Dan baru kita tahu bahawa artifak dua ni kecil saja. Kalau tuan-tuan tengok di kedai antik, cukup banyak duit Melaka yang macam ini. Dan saya pula tak pernah nampak. Yang tadi satu ni, misalnya kita tengok ada macam Jawa kuno, misalnya Sanskerita. Yang ini ada agama Allah yang jelas. Ini di Melaka pula ada lebih hebat lagi duit macam ini, duit emas. Dan ada juga ada tulisan Muzaffar Shah, Mansur Shah dan sebagainya. Ini banyak. Ini salah satu kecil lah yang saya kata yang diheboh-hebohkan. Tapi yang paling penting ialah harta karun di Melaka tu ada. Tetapi ke mana tak tahu. Misalnya kalau dihebohkan harta karun Melaka ada di Afrika, itu orang ragu-ragu. Tapi di Pulau Laluan Melaka ni, memang tempat itu saya rasa di masa yang masa silam, Pulau Lu tempat laluan di laluan Selat Melaka tumpuan. Dan berhampiran situ yang dekat dengan daratan ialah Pulau Upi yang bawa kenangan di mana orang Portugis berkumpul di sana dulu. Itu dekat Jadi benda-benda ni sudah tentu saya rasa orang dahulu kala bila ada barang harta, dia tak ada macam sekarang simpan bank. Dia menyimpan di satu tempat. Jadi hasil yang mahsul yang paling hebat pada situ ialah emas. Jongkong emas. Ini yang dikatakan. Jadi ini semua yang dikatakan satu andaian tau, hipotesis dibuat oleh kadang-kadang satu pihak. Dia ada firasat. Mungkin bomo lah kadang yang saya dengar cerita, dia tengok benda tu tapi tak boleh hebohkan kepada orang lain. Ini pun satu Halangan juga. Halangan lah. Misalnya lah, ini satu persepsi. Jadi kita boleh cubalah kita buktikan. Jadi kita buktikan secara profesional, menggali dan mengenal pasti menggunakan alat sains teknologi yang moden. Sehingga sekarang tak jumpa. Jadi maknanya kita dari satu segi jangan kata benda ni perbuatan karut, tapi ialah satu perbuatan yang profesional. Lepas tu kerajaan negeri kata setelah dibuktikan ni besok dia nak buka tender lagi pada syarikat-syarikat lain. Datanglah. Mungkin akhirnya besok syarikat tempatan tak berjaya, mungkin syarikat daripada luar negeri ada sebagai pastinya, dan mesti ada konsensi, makna pembahagian berapa nilai itu dalam perundingan lah. Tapi kalau gerakan ini dibuat satu gerakan yang baik, saya rasa Melaka ialah sebuah empire
Ya. mempunyai harta yang tak nampak. Ini biasa dalam harta karun ni, memang cukup Jadi banyak. Pulau Nangka memang tumpuan. Jadi tumpuan Tumpuan saya utama. rasa. Ada tak ada kita tak tahu. Ini baru satu hipotesis. Penemuan yang ni satu usaha. Jadi Kerajaan Negeri Melaka bagi saya ini yang paling penting. Melaka sebagai tapak warisan dunia Ya. mempunyai harta yang tak nampak. Harta bawah tanah dan sebagainya. Ini diusahakan. Jadi bukanlah melibatkan belanja yang banyak. Pihak yang nak buat tu dia kenalah. Sebab kalau berjaya dia dah dapat peruntukan sedikit Kerajaan Negeri dan sebagainya. Mungkin dapat kredit dari segi mereka yang berjaya menemui harta. tapi yang menjadi saya kata tentang Pulau Nangka ni yang kami lihat ialah hipotesis yang mengatakan harta tu ada tapi belum jadikan satu teori penemuan. Apakah ada jangka masa atau timeline Datuk yang diberikan kepada mereka yang mencari harta? Biasanya 30 tahun dah. dah 30 tahun. Ya, Saya mencari. dalam Perzim, dalam lembaga Perzim selalu minta ada orang tender. Semua meyakinkan diri. Oh, kami dah ada alat teknologi terkini. Kami yakin kami ada. Yang ada pula kata kami ada dengan ni, ada pihak buat firasat dan mimpilah. Macam-macam dengan cerita. Tapi bagi kami cakap pun tak guna. Buktikan benda ketemu dan bukan mudah. Ya. Mereka berusaha tetapi tidak berjaya. Jadi dalam proses ini saya rasa Kerajaan Negeri akan buka kepada tender kepada pihak lain yang nak, mohon. Kalau tak ada, buka kepada peringkat antarabangsa. Misalnya, mungkin ada syarikat-syarikat yang sanggup mencarikan Setakat ini dah berapa peratus kawasan yang telah dicari dalam masa 30 tahun ini, yang telah diselidik, Ya. dah diselongkar, digali? Di Selongkar saya rasa tak banyak. Yang di Pulau Nangka ni masa ni lah. Ada sebelum tu ada orang buat, tak jumpa juga. Dan tapi ada firasat orang mengatakan ada, dia pernah tengok, dia pernah pegang, tapi orang lain tak boleh nampak. Kalau dia cakap macam tu kita cari, tak jumpa juga. Tapi yang banyak sekali saya rasa harta yang karun misalnya ialah kapal karam. Dia bukan kata karun lah, tapi dari segi kapal karam. Kapal karam bersama dengan muatannya. Kapal karam ni di perairan Melaka kalau dicari satu industri cukup banyak dan orang luar banyak mencari. Tapi Melaka yang sedih sikit, pembangunan Melaka Raya tu ditutup dengan timbunan tanah dan bangunan sekarang. Di bawah itulah banyak harta kapal karam. Ratusan kapal karam Melaka memang ada dalam kajian dibuat oleh di barat tentang statistik kapal karam di kawasan Melaka tu cukup banyak kapal karam. Itu yang sangat tinggi nilai harta. Jadi dalam situasi macam tu Datuk, bila kita dapat fakta-fakta sebegini dan yalah malang sekali kalau itu antara faktor yang menghalang harta-harta sebegini ditemui. Jadi langkah berjaga-jaga selepas mungkin langkah perancangan selepas ini Datuk, kalau di Pulau Nangka ini apa antara syarat-syarat yang dikenakan oleh mereka yang ingin mencari harta karun? Tidak, sebenarnya memang Kerajaan Negeri siapa nak cari harta karun bukan mudah, bukan sembarang. Dia kena daftar dengan Kerajaan Negeri. Itu satu. Dan yang kedua kesedaran lah. Saya rasa kesedaran kepada rakyat kita tentang warisan. Warisan khazanah kita kena pertahankan melalui Akta Warisan 50 tahun bangunan tu kena pertahankan. Tapi saya tengok di Melaka dah mulalah saya tengok kerana pembangunan, kerana sesuatu Akta Warisan ni ada mereka tak ambil berat. Jadi bangunan-bangunan lama dah banyak saya tengok dah diruntuh. Macam di kawasan Bandar Hilir dah banyak diruntuh, tak ada kena pasti. Jadi dalam hal ini kerajaan tempatan bagi bandaran kena serius tumpukan. Yang mana tak patuh, dia punya denda bukan sedikit, kena maksimum. Banyak terjadi di Melaka. Misalnya bangunan UMNO Melaka tahu di Bukit Cina. Saya tengok dah diroboh, dia buat shopping komplek. Mengapa terjadi macam ini? Jadi sebab tu Melaka mempunyai kekayaan warisan. Kena jaga betul-betul. Dan orang Melaka, rakyat Malaysia kena sensitif. Jangan boleh beli warisan duit lepas tu buat bangunan moden baru. Melaka misalnya di kawasan Bandar Hilir tu banyak bangunan-bangunan lama. Kita kena preserve. Tahankan. Kalau takkan dapat nama Bandaraya Warisan Dunia. Tapi Melaka memang serius benda ni. Tapi dalam serius tu ada juga orang yang tidak patuh pada undang. Orang inilah patut dihukum. Mesti serius. Melaka sebagai contoh. Kalau kita perhatikan, waktu saya kata saya sebagai anak Melaka, Melaka dari kampung menjadi negeri, jadi negara dan sebuah empire dunia. Kalau di Eropah Datuk mereka simpan bangunan-bangunan tersebut, tetap jaga, tapi aktiviti komersial masih dalam bangunan tersebut tapi tidak dirobohkan. Melaka pun ada buat macam tu. Tetapi ada juga pihak-pihak yang nak duit cepat. Dia buangkan warisan, dibinakan bangunan baru. Ini cukup banyak. Ini kena ada satu undang yang ketat. Yang kedua, kesedaran melalui pendidikan lah. Kita belajar sejarah, tapi warisan keseluruhannya, budaya dan sebagainya kita ambil berat. Jadi dalam sistem pendidikan warisan, menghormati warisan kita seolah-olah melatih
rakyat Malaysia too materialistic. Ini yang masalah. Jadi batu kerajaan saya rasa banyak dah memproses membina jati diri, membina petrokisma, menjaga warisan kita supaya orang datang, orang seronok bangga dengan warisan Melaka, warisan Malaysia, bukan warisan keagungan barat yang hebat. Warisan kita bahasa Melayu, Jawi ada, jangan kita anggungkan bahasa Inggeris dan sebagainya. Ini kita kena ada. Dalam sejarah yang kita belajar di sekolah pun bermulanya semuanya di Melaka. Jadi ini sebenarnya yang kadang-kadang terlepas pandang lah Tuan. Ya, jadi memang terlepas pandang. Tapi saya rasa kajian di Melaka, saya berada menjadi penasihat beberapa projek, kita pertahankan. Tapi dalam mempertahankan tu ada juga pihak yang mementingkan keuntungan materialistik. Orang ini yang buat kacau selalu. Jadi yang ini kita kena buat undang-undang yang serius. Melaka boleh jadikan negeri contoh untuk membangunkan Melaka dan mempertahankan warisan itu supaya dapat warisan yang nampak dan tak nampak. Yang tak nampak macam puisi, dondang sayang dan sebagainya. Sebab itu dalam keadaan ini kerajaan federal pusat melalui Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan kena memberi dana yang banyak kepada hal-hal yang menyelamatkan warisan. Satu, misalnya satu contoh, Sungai Melaka. Sungai Melaka adalah tempatnya tempat biawak. Saya ingat dulu buaya. Rupanya konon Melaka banyak buaya. Sebenarnya biawak. Biawak ni suka benda makan kotor, benda-benda kotor di tepi-tepi tu. Longkar bau busuk saya tengok. Tapi sekarang Melaka sudah jadi Venice Timur. Seperti zaman yang ke-15. Hebat. Jadi ini satu contoh yang dibuat oleh Datuk Ali Rastam, boleh dicontohi kepada kawasan-kawasan yang lain. Misalnya di Muara Sungai Diung, tempat hang tua laluang. Saya tengok kosong lah. Ini kerajaan kena bangunkan. Misalnya lagi satu contoh, Melaka ada Torowong. Torowong dari Bukit Sejuang ke Bukit Gereja sekarang ni, dalam sekitar 2 km, kerajaan boleh bina. Bukan susah. Sekarang terowong, lalu buat terowong dalam jalan raya pun kita boleh buat. Di mana melalui kajian terowong ini pula mungkin kita akan bertemu bahan-bahan khazanah warisan yang kita tak tahu. Jadi terowong sejarah lah itu ada. Jadi saya rasa banyak lagi warisan-warisan Melaka. Saya rasa harta karun ni salah satu yang hebat, tapi salah satu. Yang kedua, Melaka tengok tempat-tempat warisan lama yang kita boleh kaji. Misalnya Terowong, bangunan-bangunan lama di bawah Bukit Gereja tu sebagainya, dan bekas Istana Melaka. Jadi hari ini penemuan shilling 2 itu bukanlah satu kehebatan luar biasa. Itu perkara biasa. Pergilah kat kedai-kedai antik, cukup banyak duit shilling yang macam mana dilaporkan ni. Tetapi sebagai dah hebohkan tentang harta karun, tak jumpa harta karun, jumpa duit shilling, ini yang dihebohkan. Tapi harapan kita ialah agar harta karun ni kita jumpa dan dia lebih mewawarkan Melaka sebagai warisan dunia. Dan saya rasa pasti kalau Melaka di antara negeri yang ramai pelancong 12 juta setahun, dengan wawar ini besok lebih ramai lagi datang ke Melaka. Datuk, tapi bila dah ditemui, bila kita temui harta karun tersebut, dari segi pengurusannya pula Datuk, mengikut kronologi yang sepatutnya, apa antara langkah-langkah yang perlu dibuat memastikan tidak terganggu penemuan tersebut? Bila dah bertemu, Yang Amat Berhormat Ketua Melaka telah nyatakan bahawa kalau jadilah tempat penemuan ini, Pulau Nangka ini akan jadi tapak warisan lagi yang patut dijaga, dikawal. Jadi insya-Allah pulau ni tak ada siapa yang nak pergi. Nak mancing ikan ada 3 orang adalah pergi. Tapi kalau ada penemuan ni besok, kita jadi satu kawasan sejarah. Pulau berhampiran pulau besar pun akan maju. Mungkin pulau Pulau Nangka ni lebih kurang 60 ekar ni boleh dibangunkan tempat-tempat penginapan, tapi hal yang berkaitan dengan warisan kita kena jaga. Kata orang profesional dalam bidang warisan itu kawal. Yang kedua, keselamatan. Kita ni kadang-kadang tak kisah. Kita suruh jaga daripada Nepal untuk jagakan kita punya warisan. Tak boleh. Kita mesti ada keselamatan. Polis, tentera dan sebagainya jaga kawasan itu. Sebab warisan ni sangat tinggi, bukan boleh dibeli dengan wang ringgit. Yang ketiga, sistem pendidikan kita menghayati warisan kita adalah warisan bangsa yang mempunyai peradaban yang sangat tinggi nilai. Kena perkukuhkan. Tiap-tiap orang rasa kasih sayang kepada warisan kita. Sekarang tak ada. Muzik luar yang barat, future music merosakkan anak kita. Itu yang banyak orang muda mahu. Kita mahu sekarangnya setiap orang kita, orang Melayu kita ada keris di rumah, ada baju Melayu, mencintai warisan seperti orang Jepun, orang Korea, orang Cina mencintai warisan kita. Saya tengok di Malaysia amat kurang.
Jadi ini satu pengajaran. Kadang-kadang baca Jawi pun tak tahu Datuk. Dah memang. Sebab tu Kerajaan Negeri Melaka sekarang sudah mewajibkan tulisan Jawi di jabatan-jabatan kerajaan sekarang. Jadi yang dikatakan tu warisan. Mungkin yang sedih ni orang Melayu sendiri yang menentang. Ini yang saya rasa menjadi masalah di negara kita. Orang Melayu sendiri menentang warisan dia. Jadi kena ubah paradigm ini. Warisan ialah hak negara yang sangat tinggi nilai, di mana kita mempunyai dignity, mempunyai jati diri, dan jati diri inilah yang akan menentukan patriotisme negara, cinta pada negara. Boleh bawa orang Malaysia keluar daripada Malaysia, tapi kita tak boleh bawa keluar Malaysia daripada orang Malaysia tersebut. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk sempat pagi ni bersama kami untuk bercerita tentang usaha sebegini. Dan sebelum tu Datuk so, kalau sempat kita tanyakan yang kali terakhir sekali, bagaimana antara usaha-usaha yang dilakukan oleh MPN sendiri dalam memantapkan lagi kecintaan jati diri Malaysia terhadap warisan sendiri. Jati diri melalui kluster. Saya kebetulan berada kluster sejarah, sosial budaya dan warisan. Akan melihat apa yang saya cakap ini akan kita realisasikan atau kita pantau melalui kluster ini. Majlis Profesor Negara ini penting kerana dia boleh jadi petunjuk kepada orang ramai. Jadi insya-Allah kita adakan seminar demi seminar biasa. Tapi yang penting penerbitan buku, dan buku ini hendaklah dibaca oleh setiap sekolah, dan buku ini BRIM yang jual mahasiswa boleh dapat buku tu, beli buku-buku warisan ini sebagai wajib. Dan yang paling penting, kena warisan ni kena taja. Kerajaan kena taja, pihak GLC, pihak swasta kena taja. Bukan minta sedekah. Ini ialah tanggungjawab orang kaya membantu memertabatkan warisan kita. Ini yang saya rasa Majlis Profesor akan kena pasti, dan bersama-sama dengan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak swasta untuk membina peradaban kita melalui warisan kita, warisan Melayu sebagai teras, dan warisan berbilang kaum dan etnik juga kita pertahankan bersama. Dan warisan inilah akan wujudkan kebanggaan kita. Kita adalah negara Malaysia yang mempunyai warisan tamadun. Janganlah bangga bola sepak dia, asyik bergaduh sana, bergaduh ini kebanggaan anak muda. Kita kena bangga warisan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi? Jadi generasi muda sekarang kena dilatihkan. Kementerian Belia dan Sukan kena pergi ke arah ini. Kementerian Wanita pun kena ke arah. Semua kementerian sebagainya, warisan sebagai teras hidup untuk kita percaya, untuk kita bangga, untuk kita bersyukur, dan kita membina peradaban Malaysia berteraskan warisan Melayu. Itulah, kita ni moden macam mana pun tetap tradisionalis dalam hati sebenarnya. Kalau cakap dalam hati tapi buat luaran tak ada, tak boleh juga. Luar dan dalam, itulah nama jati diri. Amalkan, zahirkan. Zahirkan, insya-Allah. Baik, kita suka sebenarnya kalau dengar tentang perbincangan sebegini, dan itulah balik kepada ibu bapa pendidikan sebenarnya untuk terus memastikan anak-anak kita tetap utuh dengan jati diri walau bagaimana moden dunia sekalipun. Kita akan bercerita tentang satu lagi perkembangan dunia hiburan, pastinya tentang Di Bawah Lindungan Kaabah, yang akan kita bawakan barisan pelakonnya sebentar lagi, Ali. Ya, terima kasih kepada Datuk kerana sudi berkongsi informasi ini. Apapun, kita akan berehat seketika, memberi laluan kepada semasa 9 kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Satu Malaysia. Terima kasih.